Terusnya H4. Kalau korang tengok kat sini, struktur pawn putih sangat cantik kat situ. Chess Academy. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Dalam video kali ini kita nak tengok satu game yang telah dimainkan oleh dua orang bekas juara dunia bagi remaja, iaitu GM Nihal Sarin menentang GM Samuel Sevian. Baik, GM Nihal Sarin kita semua dah tahu sebelum ni saya ada cerita pasal dia. Dia ni merupakan seorang pemain catur ataupun prodigy yang sangat power, yang sangat kuat dari negara India. Manakala GM Samuel Sevian pula mungkin ramai yang tak tahu. Samuel Sevian ataupun nama comel dia, Sam Sevian ni merupakan seorang GM dari Amerika Syarikat, dan dia sebenarnya memegang rekod sebagai seorang GM termuda USA Amerika Syarikat. Dan dia ni telah mengalahkan pemegang-pemegang rekod sebagai GM termuda USA yang lain seperti Bobby Fischer, Fabio Caruana dan juga Hikaru Nakamura. Jadi bukan biasa-biasa kat situ So hari ni kita nak tengok dua orang GM muda ni menentang satu sama lain. Nihal Sarin masih lagi berumur 17 tahun, manakala Sam Sevian pula berumur 21 tahun. Jadi kedua-duanya merupakan prodigy dari negara masing-masing. Perlawanan hari ini kita ambil daripada satu perlawanan ataupun kejohanan yang diberi nama Junior Speed Chess Championship. Bagi yang tak tahu, Junior Speed Chess Championship ni merupakan anjuran tahunan oleh chess.com. Setiap tahun ada, dan game ni kita ambil dari tahun 2019. Baik, jadi jom kita tengok game ni. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM Nihal Sarin dari India menentang hitam yang dimainkan oleh GM Samuel Sevian dari Amerika Syarikat. Ianya dimulakan dengan D4, dibalas oleh Sam dengan Knight F6, dan seterusnya Nihal memainkan Bishop ke G5. Opening Tramposki attack kat situ. D5 kat sini. Dalam posisi macam ni, biasanya putih memainkan Bishop makan Knight di F6 dengan hitam membalas balik dengan memakan pawn G ataupun pawn E. Ini merupakan opening ataupun line utama dalam opening ni. Namun kat sini, Nihal telah memilih untuk menggerakkan pawnnya ke E3. Kita ada E6 seterusnya, C4, Bishop E7 dan seterusnya naik ke C3. Kalau korang tengok kat sini, opening ini telah pun ditranspose ataupun ditukar masuk ke dalam opening Queen's Gambit Decline kat sini. Kita ada 0-0 castling oleh hitam, naik ke F3, pawn ke H6 menyerang Bishop, dan seterusnya Bishop lari mengundurkan diri ke H4. Kat sini kalau korang tengok, hitam mempunyai sedikit kesukaran untuk mengeluarkan Bishop tapak putih dia. Jadi satu gerakan yang sentiasa dimainkan ialah pawn ke B6 untuk mengeluarkan bishopnya ke B7 ataupun A6 kat situ. Namun dalam posisi ini, knight ke E4 telah dimainkan oleh Sam. Kita ada bishop makan bishop di E7, pertukaran bishop kat situ, dan seterusnya rook ke C1. Kemudian pertukaran knight dibuat kat sini pula di petak C3, dan seterusnya disambung dengan tolakan pawn ke C6 oleh Sam. Bishop ke D3, Knight ke D7, dan kemudian Nihal Sarin pula yang membuat castling kat sini 0-0. Kita ada pawn D makan pawn C4, dan seterusnya Bishop makan pawn C4. Kat sini kita telah pun mencapai satu posisi yang telah dimainkan sebelum ini, dimainkan oleh GM Vasily Ivanchuk menentang GM Magnus Carlsen, di mana dalam posisi ini sekali lagi Magnus Carlsen tengok dia punya Bishop di tapak putih ni tak boleh keluar, tak aktif, jadi dia telah mainkan B6 kat situ. Namun dalam game ni kita ada sedikit kelainan yang telah dibuat oleh Sam, iaitu tolakan pawn ke E5 kat sini. Permainan diteruskan dengan Queen ke C2. Kita ada Rook ke E8. Dalam posisi ini, apa yang patut ataupun apa yang boleh dimainkan oleh Nihal Sarin ialah tolakan pawn ke D5. Satu tolakan ataupun gerakan yang mencuba untuk membuat sesuatu yang lagi aktif. Kenapa? Kita dapat tengok selepas knight bergerak ke B6, pawn boleh makan pawn di C6, dan pawn makan pawn balik, dan selepas bishop kembali ke E2, kita dapat tengok Nihal Sarin akan mempunyai satu serangan ataupun target serangan yang berada di petak C6, iaitu pawn kat sini.
Jadi sedikit sukar untuk hitam cuba defense dan pertahankan pawn ni. Mungkin putih akan memperolehi sesuatu kat situ. Namun selepas gerakan rook ke E8, Nihal memilih untuk menggerakkan rooknya ke D1. Kita ada pawn makan pawn D4 kat sini dan dimakan kembali oleh knight. Kemudian knight pergi ke E5. Kita ada bishop ke B3. Bishop ke G4. Sekarang hitam telah pun berjaya mengeluarkan bishopnya sambil mengambil tempo, sambil menyerang rook kat situ. Kita ada block dengan pawn F3 menyerang bishop dan bishop lari ke H5. Seterusnya H4. Kalau korang tengok kat sini, struktur pawn putih sangat cantik kat situ. Permainan diteruskan dengan rook A ke D8 mengambil file D oleh Sam dan seterusnya queen ke F2. Queen B4 dimainkan kat situ dan dibalas dengan rook C ke C1. A5 dengan idea untuk membuat tolakan ke A4 menyerang bishop dan mengambil inisiatif kat situ. Namun dibalas dengan knight ke F5. Kalau korang tengok, knight ke F5 ni mempunyai idea untuk menggerakkan queen ke G3 dan seterusnya mungkin membuat serangan checkmate ataupun knight serangan di H6 kat situ. Nampak seakan bahaya, tapi semuanya hilang apabila Sam membuat gerakan defensif, gerakan defense yang bagus dengan bishop ke G6 menutup segalanya. Kat sini sepatutnya Nihal memainkan gerakan seperti rook ke D4 mencuba untuk simplify ataupun membuat pertukaran demi pertukaran untuk memudahkan lagi dia memegang posisi ni. Sebabnya selepas queen makan dan tukar semuanya, putih masih lagi mempunyai satu posisi yang boleh dimainkan dan boleh mungkin membuat sesuatu kat situ. Namun selepas gerakan bishop ke G6 kat sini, Nihal telah memilih untuk memakan rook yang berada di D8. Kita ada rook makan kembali dan seterusnya queen ke C5. Satu blunder yang telah dibuat oleh Nihal Sarin kat sini. Baik, saya sebut blunder kat sini, maksudnya ini merupakan satu gerakan yang sangat salah dan sangat tidak betul. Kenapa? Saya nak korang cuba selesaikan masalah ni kat sini. Baik, jadi saya bagi masa untuk korang boleh pause video ni kejap dan cari apakah gerakan yang ingin dibuat oleh Sam Savian. Silakan. Ya, gerakan check dengan rook ke D1 kat sini merupakan satu gerakan yang sangat-sangat bagus dan terus memenangi perlawanan ini. Untuk pengetahuan korang, selepas gerakan ini dilakukan, GM Nihal Sarin terus resign dan menyerah kalah. Kenapa? Kenapa? Apakah yang telah dilakukan oleh Sam kat sini? Saya ada mini quiz untuk korang semua kat sini. Apakah taktik yang sedang dibuat oleh Sam? Taktik ni sebenarnya bukan satu je. Ada dua kat sini. Jadi kepada yang tahu, kepada yang nak cuba jawab, korang boleh cuba jawab di ruangan komen kat bawah. Baik, jom kita tengok apa yang berlaku. Kenapa Nihal resign kat sini? Dalam posisi ni, selepas rook membuat check kat situ, kalau putih ataupun Nihal makan rook tersebut, queennya akan mati secara percuma sambil membuat check kat situ. Memang ini adalah kalah. Kita kembali ke posisi ni. Kalau bishop pula yang makan rook tu, contoh bishop makan rook tersebut, hitam mengambil peluang untuk membuat checkmate di E1 kat situ. Jadi queen ke E1 membuat checkmate dengan mudah. Itu nombor 2. Kita kembali sekali lagi. Manakala kalau putih cakap tak nak makan rook ni bahaya, jadi dia cuba melarikan dirinya, dia cuba melarikan kingnya ke F2. Ini pun sama, queen pergi ke E1 akan membuat checkmate. Oleh sebab itu, selepas gerakan rook ke D1, putih buatlah apa-apa gerakan pun, memang dia akan mendapat kerugian yang besar. Jadi Nihal telah pun resign dan menyerah kalah kat sini. Baik, jadi dengan kemenangan ini, Sam Savian telah pun berjaya mengalahkan Nihal Sarin pada edisi kali ini dengan skor ataupun markah berjumlah 17 berbalas 8. Satu kemenangan yang besar untuk Sam Savian kat situ. Baik, itu saja saya rasa untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share juga subscribe kepada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur. Korang juga boleh pergi ke playlist kami untuk melihat video-video lain yang menarik. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.
X Chess Academy.